Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam rancangan Pantau Kerajaan Baharu. Hari ini kebanyakan menteri-menteri kabinet sudah pun memulakan tugas masing-masing dan pagi tadi juga berlangsung mesyuarat kabinet yang pertama, mesyuarat khas Kabinet yang pertama, dan juga Perdana Menteri juga sudah mengadakan sidang media yang menerangkan dan juga memberi maklum mengenai pasca dan juga intipati pasca mesyuarat kabinet tersebut. Tapi dalam aspek itu, kita ingin bincang dan juga melihat kepada isu-isu yang berkaitan dengan isu pertahanan dan juga isu keselamatan secara keseluruhannya. Dan itu dilihat daripada perspektif dan juga sudut-sudut yang berbeza. Dan sebelum saya mendasari mengenai hal itu, saya ingin kongsikan berita daripada ABIM contohnya. Ini adalah berita daripada ABIM, di mana ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM menggesa kerajaan untuk memperkukuhkan soal perpaduan negara yang kian terhakis akibat bahang politik di negara ini. Menurut Presidennya Muhammad Faizal Abdul Aziz, budaya politik yang terlalu ekstrim turut mengheret isu perkauman dan agama yang mampu menjejaskan keharmonian negara. Aktivis masyarakat sivil, tokoh akademik, ahli agamawan, ahli profesional dan generasi muda mewakili rakyat akar umbi dengan ini melahirkan kegusaran terhadap sentimen perkauman sempit serta kebencian menggunakan agama secara melampau yang cuba diapi-apikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang jelas akan meletakkan negara di ambang perpecahan dan kehancuran. Lebih menduga ceritakan, sentimen ini cuba diheret ke pentas politik utama sehingga ia menimbulkan kekhawatiran dalam kalangan rakyat akan perihal kestabilan politik negara. Kami juga meletakkan harapan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan perpaduan kaum yang menjadi teras kestabilan negara dengan pendekatan bersepadu bermatlamat mewujudkan suasana hidup bersama dalam budaya damai menjadi kenyataan. Ujar Muhammad Faisal, isu kos sara hidup sewajarnya diberi tumpuan utama bagi membela golongan rentan. Permainan politik yang melampau bahkan telah mencetus perasaan muak dalam kalangan rakyat. Selain itu, ABIM turut menyentuh mengenai kerjasama pembangkang yang perlu bertindak profesional dalam mewujudkan kerjasama dengan kerajaan. Dan sebenarnya kita katakan tadi, kebanyakan Menteri Kabinet sudah pun masuk ofis ataupun masuk pejabat masing-masing, dan antaranya ialah Menteri Komunikasi Digital YB Fahmi Fazil. Dan dalam sidang media beliau pada sebelah petang tadi, beliau mengatakan bahawa Kementerian Komunikasi Digital akan memberikan fokus membabitkan beberapa isu untuk ditangani dan juga termasuk isu dalam ditangani dalam bentuk kandungan yang dimuat naik di semua platform media sosial, di mana Fahmi mengatakan bahawa ia merangkumi isu keselamatan data, penyebaran berita palsu dan kandungan yang mempunyai unsur-unsur ekstrim di pelbagai platform di negara ini. Beliau memulakan tugas pertamanya hari ini. Turut berkata pihaknya akan mengatur sesi pertemuan dan perbincangan dengan beberapa pengendali atau penyedia sosial media dalam masa yang terdekat. Paparan dan juga berita ini anda dapat ikuti di astroawani.com. Dan seperti mana saya katakan tadi, kita nak bincang mengenai strategi keselamatan dan juga pertahanan negara. Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam, Profesor Pertahanan, Keselamatan dan Pengajian Strategi dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bersama dengan kita pada jam ini. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Prof, kalau kita bincangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan, keselamatan, kita membayangkan perkara-perkara yang besar. Tapi pasca pilihan raya dan juga pasca ketegangan politik yang begitu kuat, kita melihat kepada betapa pentingnya fahaman ekstremis dan juga hal-hal dan juga sentimen kandungan-kandungan yang menyemai aspek kebencian dan juga hal-hal yang mampu mengganggu gugat keharmonian kaum. Itu adalah perkara yang paling utama yang perlu diselesaikan. Pandangan Prof mengenai perkara ini? Baik, pertama sekali saya mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan tahniah kepada barisan kabinet yang telah dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dan apa yang pasti lantikan ini adalah satu lantikan yang penuh cabaran dalam situasi politik, masyarakat dan juga negara, ekonomi terutama sekali yang berada cukup kita rasa panas, mencabar
dan banyak perkara lagi. Maka lantikan ini sebenarnya bukan sekadar untuk sukaria ataupun untuk memenuhi sebahagian daripada perjanjian kepada penubuhan kerajaan perpaduan, tetapi ianya juga membawa kepada perkara-perkara yang lebih besar, terutama sekali untuk menangani isu-isu berkaitan dengan keselamatan dan juga pertahanan negara. Dan sebagaimana yang disebut tadi oleh Khairul juga, sebenarnya kita menghadapi cabaran yang cukup besar, iaitu berkaitan dengan keselamatan. Dan memang saya tidak dapat nafikan sebagai pengamat dalam aspek keselamatan negara, isu besar yang sedang melanda negara ini sebenarnya adalah naratif kebencian, naratif yang menimbulkan kegusaran kepada masyarakat, itu yang sedang berlaku. Dan kalau kita lihat kebanyakan perkara-perkara yang diketengahkan, terutama sekali dalam media sosial, sebenarnya adalah perkara yang relatively-nya tidak benar, ataupun permainan oleh sesetengah kelompok yang mendepankan semula video-video ataupun gambar-gambar yang lama. Jadi sehingga ianya menimbulkan suasana rancu ataupun kekeliruan di kalangan masyarakat. Kita tidak tahu yang mana satu benar, yang mana satu betul, yang mana satu terkini, yang mana satu sudah outdated dan sebagainya. Dan rata-rata kalau kita lihat platform yang digunakan oleh kebanyakan kelompok yang cuba menghasut masyarakat ini adalah melalui contohnya platform TikTok. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan platform seperti Telegram, Facebook juga, tetapi yang lebih kita lihat komposisi golongan muda yang berada sekitar 6.9 juta, iaitu hampir-hampir 7 juta, adalah satu komposisi yang sangat besar. Dan kelompok ini rata-ratanya menggunakan platform TikTok, iaitu sebagai platform media yang sangat popular di kalangan remaja yang lebih menyukai video pendek, dan itu telah digunakan sebaik mungkin untuk menyebarkan sesuatu yang bersifat ekstremism, pandangan-pandangan yang radikal, dan akhirnya kita lihat satu masyarakat yang tidak harmoni wujud, saling sangsi di antara sesama komuniti sudah mula wujud, dan inilah cabaran yang sebenarnya sangat besar sedang dialami oleh negara ini. Jadi kita berada dalam satu situasi masyarakat yang berbilang kaum, tetapi kita semakin terpisah. Dan ini perlu ditangani dengan bijak oleh banyak pihak, terutama sekali oleh mereka-mereka yang baru dilantik untuk jawatan-jawatan menteri kabinet dan sebagainya. Prof, kalau kita lihat contohnya, kalau kita cakap, macam saya katakan tadi, kalau kita pasal isu keselamatan, kita mungkin melihat kepada PDRM, kita mungkin cerita pasal kepada hal-hal ataupun kementerian seperti pertahanan contohnya. Tapi walhal perkara ini memerlukan integrasi kerjasama setiap kementerian daripada segi penguatkuasaan dan juga pencegahan. Kalau kita melihat kepada sentimen ekstremis itu, kita kata ya di TikTok, dan kita pula TikTok tu akses paling mudah untuk kita konsum dan juga terdedah kepada anak-anak muda, malah anak-anak kecil sekalipun. Justru bagaimana kita melakukan perkara ini, dia seperti menarik rambut dalam tepung, perlu dilakukan secara berhati-hati. Tidak dihukum semata-mata, tapi perlu ada kesedaran dan juga cara pencegahan yang sebaik mungkin. Sidewalk ini perlu dilakukan pada ketika ini yang sebaik mungkinnya, Prof. Ya, baik. Rol, ini satu kita panggil memanglah langkah yang perlu cukup berhati-hati. Saya lihat isu ini sangat sensitif sebenarnya. Sebab satunya kita, sebab Khairul pun tadi sebut dia ada dua elemen di sini, iaitu prevent, counter. Preventing ataupun countering. Satu di sini kita lihat adalah untuk kita prevent, untuk kita mencegah naratif-naratif yang begini daripada terus dimainkan. Sama ada bila kita bercakap tentang keselamatan, maknanya dianya boleh across disiplin. Sebab bila kita bercakap tentang keselamatan, dia boleh pergi kepada Kementerian Pertahanan, dia boleh pergi kepada Kementerian Dalam Negeri, malah dia boleh pergi juga kepada perusahaan agrotani juga, kerana kita ada security makanan, pelancongan, kita ada security berkaitan dengan pelancongan, kita ada juga education dan sebagainya. So dia
keselamatan ini dia boleh across disiplin. Itu yang kita harus faham ya. Jadi bila kita bercakap satu tentang prevent, bagaimana mencegah, ini adalah langkah panjang yang perlu diambil. Dan perkara berkaitan dengan prevent ini ianya memerlukan kepada contohnya pendidikan, kefahaman, nurturing. Ianya perlu disemai daripada masa ke semasa supaya ianya akhirnya nanti akan dapat diselesaikan isu-isu ini. Tetapi ada satu lagi komponen yang sangat menarik untuk kita bincangkan di sini adalah countering. Ini yang agak sedikit orang kata mencabar, kerana bila sebut countering maknanya kita perlu lawan kepada agenda-agenda ataupun naratif-naratif yang tidak baik yang sedang diwar-warkan dalam media sosial. So antaranya kalau kita cakap secara direct adalah mereka-mereka yang terlibat, mereka-mereka yang menyemai kebencian, mereka-mereka yang menyebarkan fitnah dan sebagainya ini perlu ditangkap. Dijatuhkan hukuman, dan malah mereka ini perlu dibawa kepada pengadilan. Dan memang kita dapat lihat kepimpinan baru yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar sebenarnya meraihkan perbezaan pendapat. Tetapi kita harus jelas, beza pendapat dengan fitnah itu dua perkara yang berbeza. Cukup berbeza. Dan di sinilah kita lihat, boleh kita berbeza pendapat tetapi bukan memfitnah. Dan kalau kata memfitnah ataupun menyebarkan seperti fake news, malah kita sudah ada akta yang berkaitan, maka ianya perlu dibantras. Dan secara countering tadi, perlu ditangkap mereka itu, dibawa kepada pengadilan, dan sekurang-kurangnya akan dapat memberikan satu kesan kepada pihak lain untuk tidak mengambil tindakan yang sedemikian ataupun memberikan satu perasaan berjaga-jaga, awas kepada yang lain-lain untuk memajukan forward mesej-mesej ataupun video, gambar dan sebagainya yang tidak tepat. Selain daripada itu, kita juga boleh lihat bahawa sekatan-sekatan perlu dilakukan, seperti MC-MC dan lain-lain yang disentuh juga tadi, bahawa seperti Tuan Fahmi Fazil dan lain-lain juga, itu perlu mengambil pendekatan untuk menyaring apa sahaja bahan terbitan yang dilihat sebagai tidak tepat, tidak benar, boleh menimbulkan kesangsian, kegusaran, perlu disekat, dibuang. Dan tindakan itu perlu segera, bukannya menunggu untuk ianya tersebar dalam masyarakat yang berbilang kaum ini sehingga melahirkan rasa kebencian satu sama lain. Okey, Prof, itu antara betul. perkara yang boleh kita ambil. Kerana itu juga yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang medianya sebentar tadi. Beliau mengatakan bahawa beliau meraihkan kebebasan idea dan juga kebebasan berpandangan, tetapi hal yang berkaitan dengan menyebarkan kebencian dan sebagainya itu ada undang-undang yang termaktub di bawahnya, dan secara jelas dinyatakan bahawa beliau katakan kepada PDRM bahawa itu perkara yang perlu ditangani. Dan dalam masa yang sama, Prof, kalau kita tengah bersiaran ini difahamkan sidang media oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan sedang pun berlangsung pada ketika ini di Kementerian Pertahanan, kalau dapat dinaikkan visualnya. Tapi itu juga kalau kita dapat korek sedikit informasinya nanti, itu akan kita kongsikan sebentar lagi. Ini sidang media yang sedang berlangsung sekarang, tetapi intipatinya akan kami bawakan dalam buletin seterusnya. Kita nak berhenti lihat dahulu, Prof. Kita akan berdiskusi lagi hal yang berkaitan dengan pertahanan pula selepas ini. Itu kita bincangkan dalam Pantau Kerajaan Baru selepas ini. Inilah Pantau Kerajaan Baru. Diskusi kita akan melihat kepada hari ini terutamanya berkenaan dengan strategi keselamatan dan juga pertahanan negara. Profesor Dr. Muhammad Mizan Aslam, Profesor Pertahanan, Keselamatan dan Pengajian Strategi daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bersama dengan saya pada jam ini. Prof, kalau kita melihat kepada isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan khususnya, sudah pasti cabaran dan juga mungkin perspektif pertahanan dalam konsep negara ini mungkin jauh berbeza dan juga perlu dilihat daripada aspek naratif yang baru juga. Pada pandangan Prof, tanggungjawab dan juga amanah yang diletakkan ke atas Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan, bagaimana beliau menggalas tugas dan juga tanggungjawab itu? Kerana ada beberapa aspek yang perlu dilihat dalam konteks masa ini. Ya.
Pertama sekali sebenarnya kita harus akur bahawa pelantikan Dato' Seri Muhammad bin Hassan ataupun nickname Tok Mat Tok Mat ini sebenarnya adalah satu figure yang sebenarnya cukup sinonim lah terutama sekali berkaitan dengan ucapan-ucapan beliau yang cukup tegas beliau juga sebenarnya adalah satu figur yang disegani juga So daripada segi saya boleh ulas sedikit tentang capability beliau ini So beliau adalah merupakan graduan daripada Universiti Melaya dalam bidang IR ataupun international relation. Jadi dilihat daripada sudut itu maknanya kemampuan beliau adalah tidak boleh dinafikan kerana pengetahuan asas dalam bidang international relation ini dia adalah satu pengetahuan yang merentasi banyak aspek termasuklah politik, termasuk diplomasi, termasuk ekonomi, termasuk keselamatan dan walaupun beliau sebenarnya graduan telah bergelar graduan cukup lama tetapi saya yakin bahawa asas-asas ilmu dalam bidang international relation yang beliau miliki itu mampu sedikit sebanyak memberikan kekuatan kepada beliau untuk menggalas tugas sebagai Menteri Pertahanan. Yang kedua, kita juga harus akur dan juga jelas bahawa beliau mempunyai pengalaman luar negara yang tidak kurang hebatnya. Utama sekali apabila beliau pernah bertugas di London dalam tempoh masa yang cukup lama iaitu sebagai general manager untuk Bank Bumi Putra suatu masa dahulu. Selain daripada itu beliau juga pernah berkhidmat dengan Cycle and Carriage Bintang iaitu sebuah syarikat yang cukup besar antarabangsa yang dimiliki oleh Jerman walaupun berpusat di Malaysia tetapi maknanya hubungan dan juga kerjasama yang dijalinkan dengan peringkat antarabangsa itu cukup signifikan untuk memberikan kekuatan ilmu, pendedahan, diplomatik dan juga isu-isu yang berkaitan dengan antarabangsa. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat pengalaman beliau selama memimpin Negeri Sembilan dalam tempoh 14 tahun iaitu sejak daripada tahun 2004 sehingga 2018 beliau antara menteri besar yang dilihat sangat capable, mempunyai kemahiran, malah juga mempunyai daya integriti yang tinggi. Antara kita panggil salah seorang daripada calon yang terbaik untuk mendepani isu-isu yang berkaitan dengan negeri dan juga UMNO itu sendiri. Maka di sini telah memberikan sedikit kelebihan kepada beliau untuk menggalas tanggungjawab berkaitan dengan keselamatan. Okey. Prof, Itu daripada segi kemampuan. Ya. Prof, dalam sidang media yang sebentar tadi, kalau sikit sebanyak dapat saya tarik keluar daripada sidang media ringkas beliau sebentar tadi, beliau mengatakan bahawa komitmen dan juga iltizam beliau untuk meneruskan apa yang termaktub dalam Kertas Putih Pertahanan dan ini telah diluluskan di peringkat Parlimen dan juga tinggal lagi dalam melaksanakan apa yang termaktub dan juga diletakkan dalam Kertas Putih Pertahanan itu dan juga untuk memastikan bahawa keupayaan nilai tambah apa yang perlu diperkasakan lagi dalam Kementerian Pertahanan. Kertas Putih dan juga understanding, mari kita memahami keseluruhannya itu dan ini jadikan satu blueprint untuk kalau kita nak jadi pantau, kalau kita nak memantau dan juga kalau kita nak melihat kepada check and balance, ini dijadikan satu garis panduan untuk Kementerian Pertahanan, Prof. Ya. Okey, itu sebenarnya memang perkara yang sangat penting kita lihat sebenarnya dalam pentadbiran Menteri Pertahanan yang sebelum ini daripada Muhammad Sabu tempoh hari telah sebenarnya membangunkan Kertas Putih ini dan ianya telah dibincangkan dengan kita panggil cukup teliti oleh pelbagai pihak termasuklah kita punya Panglima Tentera Darat dan Laut dan juga Udara So pelbagai aspek telah disentuh, telah dicuba untuk perhalusi supaya Kertas Putih yang dilahirkan itu adalah satu yang komprehensif, yang cukup baik untuk keselamatan pertahanan negara dan juga untuk kebaikan semua rakyat di negara ini.
Dan kita lihat Getah Putih itu telah menjadi maknanya suatu perkara yang diangkat semula dalam pentadbiran Datuk Seri Mohamad Hassan ini, dan kita lihat bahawa ini adalah satu tindakan yang tepat. Kalau saya sebagai seorang pengamat dalam bidang keselamatan ini, saya melihat ada perkara baik yang perlu diteruskan. Tidak semua maknanya perkara yang lepas itu tidak baik, dan tidak semua perkara maknanya yang akan datang pun adalah suatu yang baik. Jadi kita perlu berlapang dada melihat kepada contohnya Getah Putih yang dihasilkan dengan cukup banyak effort yang diperlukan untuk itu, dan harus diteruskan. Tetapi mungkin memerlukan kepada penilaian semula, penambahbaikan kepada aspek-aspek tertentu, dan juga perlu diperkukuhkan daripada masa ke semasa. Jadi saya melihat ini tindakan yang tepat dan perlu disokong oleh pelbagai agensi yang berkaitan. Ya. Apabila kita cerita pasal Kementerian Pertahanan, sudah pasti kita melihat dan juga terfikirkan apa yang dikaitkan dengan kementerian, iaitu isu skandal kapal tempur pesisir LCS, dan itu juga ditanyakan oleh kelompok wartawan sebentar tadi, tapi Datuk Seri Mohamad mengatakan bahawa biar saya duduk di pejabat dahulu sebelum saya buat apa yang orang nak kata gerak kerja untuk kita. Tapi ini yang dalam pemikiran masyarakat dan juga rakyat secara keseluruhannya. Dalam aspek keselamatan dan juga pertahanan, ada perkara yang menjadi baggage dan juga menjadi satu perkara yang perlu diselesaikan dalam skop yang lebih luas. Pada pandangan Prof, bagaimana kita melihat bahawa dalam kerajaan baru ini, lembaran baru perlu dibuka dan juga aspek ketelusan itu juga perlu dikongsikan kepada rakyat supaya kita tidak melihat lagi isu-isu ketirisan yang berkaitan dengan pertahanan negara menjadi satu isu dan juga polemik yang besar. Baik, kita harus adil dalam memberikan komen ataupun juga mengulas isu yang berkaitan dengan skandal ataupun fiasko ini. Jadi saya meletakkan beginilah Tok Mat ini dan juga semua sebenarnya menteri-menteri kabinet, dia berada pada satu situasi yang kita sebut sebagai cabaran untuk menguruskan negara ini setelah melalui pelbagai tempoh yang kita kata cukup tidak stabil daripada segi ekonomi, politik, dan kita tidak tahu lagi pada tahun akan datang bagaimana keadaan negara ini dan juga masyarakat global terutama sekali. Jadi saya meletakkan antara cabaran yang sebenarnya perlu dihadapi oleh Datuk Mat Hassan ini sebenarnya sebagaimana yang Khairul sebutkan tadi adalah tentang skandal termasuk LCS yang berjumlah 9 bilion, dan juga kita ada juga pesawat helikopter sebenarnya helikopter MD350G yang juga sebenarnya telah dibeli dengan harga 300 juta tapi belum sampai lagi. Juga ada dikaitkan juga dengan meriam kereta meriam tanker howitzer. Jadi ini antara isu-isu skandal yang perlu ditangani, dan saya melihat bahawa memang ini adalah cabaran yang besar perlu dihadapi oleh Menteri Pertahanan. Maka setelah masuk ke pejabat, setelah meneliti segala dokumen dan sebagainya, beliau perlu membuat satu tindakan yang penting untuk memastikan bahawa aset-aset yang dibeli, segala wang ringgit yang telah dibelanjakan itu maknanya ada hasil dan nampak perkara tersebut. Jika tidak, ianya akan menjadi satu bahan yang boleh dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, terutama sekali oleh pihak pembangkang. Jadi memang Menteri Pertahanan walaupun ini adalah satu posisi yang kita panggil Menteri Kanan, satu posisi yang cukup hebat, tetapi cabarannya juga besar. Malah di sini juga adalah satu ujian kepada Datuk Mat Hassan ini sendiri, Datuk Seri Mat Hassan, supaya melihat adakah beliau itu seorang menteri yang kompeten. Jadi dengan pengalaman, dengan latar belakang beliau, adakah beliau mampu untuk membawa Kementerian Pertahanan ini daripada satu situasi yang nampak sangat buruk kepada situasi yang baik. Jika beliau mampu, akan memberikan imej yang baik kepada beliau dan juga parti beliau itu sendiri, iaitu UMNO. Dan jika tidak, ianya akan memberikan satu kita panggil kesan yang tidak baik kepada beliau. Selain daripada itu, isu-isu konflik yang besar di rantau ini, seperti isu di Laut Cina Selatan di antara kuasa-kuasa besar
perlumbaan yang cukup berbahaya di wilayah itu, ya, termasuklah wilayah kita juga. Kemudian AUKUS, ya, iaitu perjanjian yang melibatkan senjata nuklear, kapal selam teknologi nuklear di antara Amerika, Australia dan juga UK. Selain daripada itu, isu di Taiwan, juga selain daripada isu di selatan Thailand, bombing yang baru-baru ini berlaku semalam, ya, juga di selatan Filipina. So semua ini memberikan cabaran yang cukup besar kepada Menteri Pertahanan, ya. Jadi seharusnya beliau selain daripada mendepani isu-isu tersebut, yang paling penting juga adalah Datuk Seri Mat Hassan Seri membawa pembaharuan. Itu yang mahu dilihat oleh pasukan Angkatan Tentera. Pembaharuan apakah yang perlu beliau bawa, terutama sekali untuk golongan veteran, untuk Universiti Pertahanan contohnya, termasuklah juga untuk pasukan keselamatan. So semua ini akan memainkan peranan dan juga cabaran untuk beliau. Prof, berbaki dalam masa 1 minit setengah ini, mungkin Prof dapat rangkumkan juga, di sebalik kita bercerita mengenai cabaran dan juga ancaman dan juga kita melihat kepada betapa pentingnya kita bersedia untuk masa depan, ada nilai dan juga karakter yang dimiliki Malaysia, contohnya di peringkat antarabangsa, seperti kita ini moderate, berkawan dengan semua, dan juga adalah facilitator dan juga mediator yang terbaik untuk menyelesaikan konflik-konflik setempat dan juga di peringkat antarabangsa satu ketika dahulu. Bagaimana kita melihat perlunya kita kembali ke arena antarabangsa dengan mengetengahkan nilai-nilai yang kita ada ini? Ya, betul. So inilah satu perkara yang merupakan, kita panggil macam istilahnya peluang, ya, peluang di dalam pelbagai situasi yang mendesak, yang mencabar ini. Memang sebagaimana yang Khairul sebut tadi, memang kita telah terbukti, ya, sebagai salah satu daripada negara yang menjadi contoh daripada segi rukun damai, kesepaduan masyarakat dan sebagainya, ya. So kita lihat kalau di barat itu sehingga hari ini masih lagi, kalau dalam dunia bola sepak pun kena ada iklan dia, say no to racism, ya, kerana ianya berlaku secara terang-terangan. Tapi kita sekurang-kurangnya perkara itu tidak berlaku secara terang-terangan, tapi agak-agak tersembunyi walaupun ada, ya, dalam jumlah yang tak besar. Jadi selain daripada itu, memang terbukti juga kita punya dasar untuk berkecuali, ya. Itu memang telah terbukti, sehingga kita sentiasa dihormati dan disegani. So gemblengkan semua itu supaya kita dapat diangkat semula, selain daripada ekonomi, pertahanan dan juga strategik, kita juga mantap dan juga cemerlang. Itu perlu dikembalikan. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Mirza Aslam, Profesor Pertahanan, Keselamatan dan Pengajian Strategi daripada UPNM, kerana sudi bersama dengan kami pada jam ini. Sekian saja Pantau Kerajaan Baru. Pandangan dan juga cadangan kami lalukan di semua platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.